TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Percotan bersama dengan saya, Sean Steven selaku hos anda. Dan untuk hari ini, mata pelajarannya adalah fizik di mana kita akan memberi fokus kepada kertas 1. Dan mungkin anda akan cakap, fizik tu susahlah. Macam mana nak dapatkan markah maksimum untuk kertas fizik ni? Format dia macam mana? Jangan risau kerana hari ini kami akan kongsikan kepada anda format bagaimana anda boleh mendapatkan markah maksimum untuk kertas 1 fizik. Tapi sebelum tu, jom kita tengok siapakah guru penyampai untuk hari ini. Itulah dia cikgu kita pada hari ini adalah Cikgu Nisa. Hai Cikgu. Hai Sean. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Sean macam mana? Okey, sangat-sangat sihat. Bagus. Okey, dah untuk hari ini Cikgu, apa yang kita akan fokus pada hari ini? Okey, hari ini kita akan fokus kepada fizik kertas 1. Macam Sean cakap tadi, macam mana murid-murid di rumah nak dapatkan markah maksimum. Kan? Maksimum yang boleh. Hari ini cikgu akan kongsikan beberapa tip penting supaya murid-murid boleh aplikasikan dapatlah markah yang bagus tu. Okey? Okey, baiklah cikgu, jom kita mulakan. Boleh? Silakan cikgu. Okey. Hari ini cikgu akan mulakan dahulu dengan format. Okey. Seperti yang murid-murid semua tahu, format mulai daripada 2021 ni, kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Okey. Tetapi kertas 3 ni sebenarnya sebenarnya kertas 3 ni murid-murid telah duduki pada 15 Februari yang lalu. Iaitu kertas amali dah selesai. Okey. Yang murid-murid perlu fokuskan adalah kepada kertas 1 dan juga kertas 2. Baik. Hari ini cikgu akan fokuskan kepada kertas 1, tetapi cikgu akan cerita sedikit tentang markah yang diperuntukkan untuk setiap bahagian. Kertas 1 40 markah, 40 soalan objektif, perlu murid-murid jawab dalam masa 1 jam 15 minit. Purata untuk satu soalan adalah 1.9 minit. Jadi jangan buat lebih daripada itu, kurang tak apa. Okey, untuk kertas 2 pula berbentuk soalan berbentuk objektif yang perlu murid-murid jawab dalam masa 2 jam 30 minit, membawa 100 markah. Jadi jumlah keseluruhan markah ni adalah 155. Okey, kalau nak dibandingkan, ini kohort pertama, kohort baru tau Sean. Kalau nak dibandingkan dengan yang lama, format lama dengan format baru, masih lagi kekal 3 kertas. Cuma bezanya, dulu murid-murid yang ambil SPM sebelum ni, mereka akan duduki kertas ini pada hari yang sama. Pagi masuk sidang 1, kertas 1, rehat sekejap, sidang 2, kertas 2, sambung pula petang, kertas 3. Tapi murid-murid sekarang hanya fokuskan pada kertas 1, kertas 2 sebab kertas 3 ni dah selesai. Jadi itu adalah kelebihan. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita tengok macam mana apakah bentuk soalan yang ada. Okey, sebelum tu cikgu cerita sikitlah susunan topik yang ada dalam kertas 1 ni sebenarnya disusun daripada topik tingkatan 4 sehingga topik tingkatan 5. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu ada 40 soalan kesemuanya. 40 soalan tu sebenarnya dibahagi kepada 3 aras kesukaran. Aras rendah 20 soalan, aras sederhana 12 soalan dan aras tinggi 8 soalan. Jadi Sean nak kata susah tak susah lah Sean. Sebab kalau Sean tengok, aras rendah dengan sederhana ni 32 soalan dekat sini membawa 32 markah. Yang kata susah paper fizik tu 8 ni je. Okey. Jadi apa yang perlu murid-murid lakukan ialah kuasai soalan aras rendah dan aras sederhana. Insya-Allah murid-murid dapat lulus dengan bagus, dengan baik dalam kertas fizik ni. Okey. Cikgu akan kongsikan tip untuk mengulang kaji cara yang berkesan bagi kertas 1. Cikgu bahagikan kepada 2, iaitu formula dengan kaedah mengingat.
fizik kalau tak ada formula bukan fizik kan, Sean? Fizik mesti nak kena ada formula. Jadi bagaimana murid-murid nak gunakan formula? Jadi cikgu akan beritahu dululah tentang kepentingan formula ni. Sebenarnya formula ni boleh membantu murid-murid untuk mendefinisi, menyatakan definisi. Yang kedua, untuk penyiraan. Nak kira mesti nak kena ada formula. Nak guna formula mana mesti nak kena rujuk formula. Dan yang ketiga, untuk menyatakan hubungan. Okey, jadi apa murid-murid nak buat dengan formula ni kan? Right. Dalam kertas peperiksaan percubaan, cikgu percaya dekat situ dah ada kertas formula. Jadi ambil kertas formula tu, tengok satu persatu. Contoh cikgu tunjuk. Okey. Sekejap, cikgu nak kena ambil pen dulu. Okey. Cikgu nak ambil pen dekat sini. Okey. Kat sini kan, cikgu tunjukkan satu contoh macam formula yang kelima. Ada banyak formula yang akan diberikan, tapi bukan semua formula itu disenaraikan dalam ni. Jadi murid-murid kena tahu apa formula yang ada, apa formula yang tak ada. Dan formula yang tak ada tu sebenarnya murid-murid boleh jelmakan. Okey, contohnya soalan formula, bukan soalan lagi. Formula yang kelima, F sama dengan MA, begitu sinonim dengan hukum gerakan Newton yang kedua. Okey. Tapi daripada formula ini, kita tahu A sama V tolak U per T, kita boleh masukkan ke dalam persamaan. Okey, kalau macam ni, dia jadi right. Dan kita akan kembangkan MV tolak MU per dengan T. Okey, masih lagi F, tapi ini dipanggil daya impuls. Macam tu juga. Jadi bila nak formula ni tak ada dalam senarai, kan? Tetapi formula ini diguna pakai dalam kertas satu. Tu sebab kalau murid-murid dia tak sedar, dia kata formula kat depan ni tak guna. Sebab dia kata apa yang formula dia nak guna tak ada. Tapi sebenarnya bukan begitu. Ada caranya untuk mengguna pakai formula yang telah disediakan dalam buku soalan. Okey. Ini contoh lain lah kan. Right. Seterusnya, cikgu akan berkongsi tip bagaimana cara mengingat. Sebab tadi aras kesukaran yang rendah ada 20 soalan. Okay. Jadi penting untuk murid-murid mengingat apakah konsep teori yang ada. Jadi di sini cikgu kongsikan 4 sahajalah cara yang biasa kita gunakan untuk mengingat sesuatu. Kaedah cangking, mnemonik, memberi makna, ulang dan juga tulis. Okey. Yang pertama, contohnya cangking. Macam ni sebenarnya. Cangking ni, satu perkataan yang panjang, kita kelas-kelaskan perkataan tu. Contohnya, paling mudah, macam kita nak ingat kita punya nombor IC. Kan panjang nombor IC kita. Tapi kita kelaskan kepada 4 nombor. Contohnya. Okay, begitu juga dengan cangking ni, kita boleh aplikasikan dalam mengingat definisi sesuatu konsep. Okey, contohnya cikgu bagi dekat sini ialah muatan haba tentu. Kalau tengok baca muatan haba tentu ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak bla 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 sampai dekat sini. Macam mana nak ingat kan? Jadi apa kata murid-murid cangking, bahagikan dia. Okey, macam ni, 4 perkataan. Untuk menaikkan suhu sebanyak mana? Sebanyak 1 darjah Celsius. Bagi jisim 1 kg bahan itu. Okey, ini dah bahagi kepada 4 bahagian. Jadi murid-murid bahagikan kepada 4 bahagian untuk mengingat. Sambil membahagi kepada 4 bahagian, bandingkan dengan formula. Formula bagi muatan haba tentu. C sama Q per M del theta. Apa dia? Kalau murid-murid tengok, untuk menyatakan definisi, tengok Q. Q ialah haba. Kuantiti haba yang diperlukan, that is Q. M del theta, untuk menaikkan suhu, del theta. Sebanyak mana nak naikkan suhu? Sebanyak 1 darjah Celsius. Jisim dia M. Banyak mana jisim tu? 1 kg. Itu adalah satu cara untuk murid-murid mengingat definisi bagi sesuatu konsep ataupun hukum ataupun teori. Ini adalah kaedah cangking. Wow. Okey. Kemudian kaedah kedua dikenali sebagai mnemonik. Kalau tengok ini, cikgu bagi contoh yang selalu cikgu guna untuk mengingat
turutan bagi gelombang elektromagnet. Kalau kita tengok sinar gamma, sinar X, bla 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 sampai dekat gelombang radio. Susah nak ingat. Jadi kita buat satu ayat mudah untuk kita ingat, iaitu guna makeup X untuk nampak merah menyala raw. Jadi kita gunakan macam tu. G untuk gamma, X untuk sinar X, U untuk ultra ungu, nampak ni untuk cahaya nampak, inframerah untuk merah, gelombang mikro ni diwakili oleh menyala, dan radio diwakili oleh raw tadi. So ini adalah cara kedua untuk mengingat dengan lebih mudah yang dipanggil kaedah mnemonik. Okey. Kemudian makna. Maksudnya dekat sini, daripada satu-satu simbol, murid memberi makna sendiri. Okey, contohnya macam nak ingat transistor. Transistor ada dua, transistor NPN dan transistor PNP. Lepas tu kita tengok, NPN ni anak panah keluar. PNP anak panah masuk. Tapi bila selalu kita confuse NPN, keluar ke masuk anak panah dia? PNP, keluar ke masuk anak dia selalu kan? Okey. Jadi apa kata kita beri sendiri makna kepada simbol ini. Okey, contohnya kalau cikgu selalu ingat apa yang di tengah. Okey, apa yang di tengah? Yang pertama kita ambil yang ni lah, P. Okey. P ni keluar. Cikgu nak pinjam logat utara sikit. P mana selalu? P keluar. Itu maksudnya kita memberi makna kepada simbol itu, memberi makna kita sendiri. P keluar. Okey. Kalau N, masuk. Jadi kita sendiri memberi makna kepada sesuatu simbol itu sendiri. Kita sendirilah yang faham. Tapi mesti kita kena tahulah makna sebenarnya apa benda di sebalik PNP dan NPN tu kan. Okey, mestilah kita tahu di mana tapak pengumpul B dan E. Ini hanya untuk kaedah mengingat. Macam mana kita nak ingat anak panah mana yang masuk, anak panah mana yang keluar, iaitu dengan memberi makna kepada sesuatu simbol itu. Okey. Kemudian kaedah terakhir yang mesti murid-murid buat, tadi cikgu dah kongsikan. Yang pertama tadi chunking, yang kedua mnemonik dan memberi makna. Jadi murid-murid kena praktiskan dengan mengulang dan tulis. Kalau tak praktiskan dengan mengulang dan tulis, tak boleh ingat dan tak boleh tahu bagaimana untuk mempraktikkan apa kaedah mengingat yang telah cikgu kongsikan tadi. Okey. Baiklah cikgu, terima kasih atas perkongsian cikgu tadi dengan format serta bagaimana kita dapat mengingat sesuatu formula ataupun sesuatu ayat yang perlu kita ingatlah untuk peperiksaan nanti. Tapi sebelum kita teruskan, apa kata kita rehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2021 Pecutan, di mana hari ini kita akan memberikan tumpuan kepada fizik kertas 1. Dan sekarang adalah untuk soalan aras rendah. Silakan cikgu. Okey, cikgu akan teruskan dengan soalan aras rendah. Seperti yang cikgu dah maklumkan sebelum ini, ada 20 soalan dalam aras rendah yang perlu murid-murid kuasai supaya sekurang-kurangnya murid-murid boleh lulus dalam kertas ni. Okey, soalan aras rendah terdiri daripada soalan untuk mengingat dan memahami. Mengingat dan memahami apa? Fakta, konsep, teori, prinsip dan hukum. Okey, jom kita tengok soalan contoh yang pertama. Antara berikut yang manakah kuantiti asas? Okey, mudah untuk mengingat ni dengan cara, kan cikgu dah highlight ni kan, warna merah, PJ Mas. Ada 7 kuantiti asas dalam fizik ni. Okey. So jadi cara untuk mengingatnya adalah PJ Mas. Apa dia PJ Mas? P untuk panjang, unit M. J untuk jisim, unit kg. M untuk masa, unit dia saat. S, A untuk arus, unit dia ampere. Suhu mutlak iaitu Kelvin. Keamatan berluminositi, kandela. CD, kuantiti bahan mol. Kalau nak ingat semua susah nak ingat, jadi ingat sahaja PJ Mas. Okey, kalau tengok daripada sini, A, B, C tak ada kecuali keamatan berluminositi. Jadi itulah jawapan dia, mengingat. Ini satu contoh soalan mengingat. Memang dia telah disusun
Soalan 1 adalah tentang kuantiti fizik. Sama ada kuantiti asas, kuantiti terbitan, boleh jadi kuantiti vektor. Okey, soalan contoh yang kedua, cikgu bawakan juga soalan yang lebih kurang macam tadi, Sean. Okay, antara berikut yang manakah kuantiti asas dan unit SI yang betul? Kalau tengok, semua ABCD merupakan kuantiti asas. PJ Mas tadi. Tapi yang berbeza adalah unit. Okey, tadi jisim kg. Tak betul. Arus tadi A sahaja. Tak ada M. Tak betul juga. Masa dalam saat. H bukan. So, jawapan dia ialah suhu. Masih lagi mengingat. Okey, ingat. Alright, kita sekarang tengok soalan contoh yang ketiga, graf, tentang graf. Graf manakah mewakili hubungan yang berkadar songsang? Okey, jadi kat sini satu lagi cara, bila baca soalan, terus highlight pada kata kunci yang diberikan. Berkadar songsang. Kalau tengok A, cikgu dah tuliskan tip di sini. A itu adalah untuk graf berkadar terus. B, bentuknya begitu, adalah untuk berkadar songsang. C, selalu murid salah faham, dia ambil C ni sebagai berkadar songsang. Tetapi C ni sebenarnya adalah graf berkurang secara linear. Manakala D dipanggil bertambah secara linear. Graf Y bertambah secara linear dengan X. Dia punya ayat panjang kan? Dekat tip ni cikgu letakkan ayat yang ringkas sahaja. Okay, jadi kalau tengok jawapannya sepatutnya ialah B. Bukan C. Ramai murid salah anggap dia ambil C sebagai berkadar songsang. Okey. Soalan yang seterusnya. Setiap objek tetap berada dalam keadaan rehat atau gerakan seragam dalam garis lurus kecuali jika terpaksa mengubah keadaan itu dengan daya luar yang dikenakan padanya. Okey, sekarang kita gariskan kata kunci. Kata kuncinya di sini adalah tetap. Maksudnya, kita boleh kata objek itu akan berada tetap dalam keadaan asalnya. Kalau tak ada apa-apa yang pergi kacau dekat dia. Senang kita cakap macam tu. Okey. So, tetap berada. Jadi, kita akan tengok apakah pilihan jawapan yang ada. Hukum gerakan Newton pertama, hukum gerakan Newton kedua, prinsip keabadian tenaga, prinsip keabadian momentum. Apakah yang berkait dengan yang tetap tadi? Okey, cikgu kongsikan tip. Okey, cikgu tulis HN1 untuk hukum Newton 1. Hukum gerakan Newton 1 itulah. Okey, yang berkait ataupun sinonim dengan inertia. Apa dia inertia? Okey, tak tahu. Kita tengok dulu. Hukum Newton kedua. Yang sinonim dengan F sama dengan MA. Kemudian prinsip keabadian tenaga. Keabadian tenaga ni bermaksud tenaga sebelum tindak balas sama dengan tenaga selepas tindak balas. Sebab itu ada perkataan abadi dekat situ. Okey, keabadian momentum pula adalah yang berkaitan dengan momentum sebelum pelanggaran sama dengan momentum selepas pelanggaran. Okey, sekarang kita tengok daripada tip cikgu, apa yang ada kaitan dengan berada tetap. Berada tetap. Okey, kalau kita tengok, ini berada tetap ke? Tengok daripada bawah momentum. Tak berada tetap. Keabadian tenaga tidak berada tetap juga. Hukum gerakan Newton kedua pun tidak berada tetap. Okey, kerana yang dinyatakan tadi adalah hukum gerakan Newton pertama yang sinonim dengan inertia. Apa dia inertia? Inilah dia. Inilah dia inertia. Inilah dia pernyataan yang berkait dengan hukum Newton pertama. Okay, itu adalah satu cara untuk mengenal pasti jawapan. Pangkah yang salah untuk dapatkan jawapan yang betul. Okey. Kita tengok soalan contoh kelima dari tajuk kegravitian. Rajah menunjukkan luas yang dicakup dalam masa yang sama di kawasan PQR dan XYZ bagi suatu planet yang berputar mengelilingi matahari. Antara berikut yang manakah benar tentang luas PQR dan XYZ? Nampak macam susah soalan ni. Tapi soalan ni berada pada soalan aras rendah untuk mengingat. Okey? Kerana soalan tadi, murid-murid boleh jawab jika murid-murid tahu tentang hukum Kepler. Hukum Kepler yang pertama berkaitan dengan bentuk elips. Yang kedua berkaitan dengan luas yang sama
Dan yang ketiga adalah tentang tempoh dan juga jejari. Kalau tengok gambar tadi, tentang apa tu Sean agaknya? Yang ini kan, ini tentang luas. So, jadi apa yang kita boleh kata kat sini yang berkaitan dengan luas iaitu hukum Kepler yang kedua. Jawapannya A. Okey. Cikgu akan teruskan kepada soalan contoh yang keenam. Rajah menunjukkan termometer klinik. Ada termometer. Termometer klinik digunakan untuk mengukur suhu badan seorang pesakit. Apakah konsep fizik yang diaplikasikan dalam termometer? Bila demam, guna termometer untuk semak suhu, nak ukur suhu. Okey, tip yang cikgu berikan, yang pertama cikgu ikut A, B, C, D ni dekat tip cikgu. Okey, muatan haba tentu. Muatan haba tentu adalah tadi perubahan kuantiti haba yang diperlukan. Okey, tak ada kaitan dengan termometer. Keseimbangan terma, mungkin. Sebab keseimbangan terma ni maksudnya adalah pemindahan haba bersih sifar. Suhunya mesti sama. Okey. Yang C pula, haba pendam tentu pelakuran. Pelakuran melibatkan perubahan fizikal daripada pepejal ke cecair, manakala penguapan ni adalah perubahan daripada cecair dan gas. Jadi di sini kalau kita tengok termometer suhu sama. Kena tahu masih di bawah soalan aras rendah iaitu mengingat dan memahami. Ini adalah satu contoh soalan yang cikgu ambil. Soalan seterusnya, soalan yang ketujuh. Rajah menunjukkan dua tapak perkemahan yang dipisahkan oleh sebuah tasik. Ketika awal pagi, bunyi, dia cakap bunyi dari tapak perkemahan dapat didengari dengan jelas. Fenomena manakah yang menerangkan situasi ini? Kalau kita tengok dekat sini, dia ada cakap tentang awal pagi dan juga tentang bunyi. Maksudnya ini adalah berkaitan dengan gelombang bunyi. Okey. Awal pagi. Dia nak cakap dekat sini ada perbezaan ketumpatan udara. Jadi, kita tengok tip. Tengok, ada tak berkaitan dengan pantulan? Pantulan ni ada perubahan arah perubahan arah sebab ada penghalang. Okey. Macam tadi tak ada penghalang. Okey. Kemudian kita tengok pembiasan, ubah arah yang disebabkan oleh hal laju. Okey. Interference adalah superposisi dua gelombang, manakala pembelauan ialah penyebaran gelombang. Kalau kita tak payah tengok dengan lebih lanjut pun kita dah boleh dapat jawapan dah sebenarnya. Kalau tengok tadi soalannya adalah berkaitan dengan gelombang bunyi yang berbeza ketumpatan. Jadi memang terus kita dapat jawapannya pembiasan. Sebab tak ada kaitan langsung dengan pantulan dan ini tak ada superposisi dua gelombang dan tiada pembelauan juga. Okey? Jadi dia ialah soalan ni ialah pembiasan gelombang jawapan dia. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan contoh yang ke-8. Antara fenomena berikut manakah menunjukkan daya dalam keseimbangan? Jadi dekat sini murid-murid kena tahu. Murid-murid kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan daya dalam keseimbangan. Cikgu kongsikan tip iaitu daya dalam keseimbangan ini maksudnya daya paduannya sifar. Objek itu berada dalam keadaan pegun atau bergerak dengan hal laju seragam. Jadi kita tengok satu persatu. A. Sebuah bingkai gambar digantung pada dinding. B. Sebiji kelapa jatuh dari pokok. Jatuh. Masih tak pegun, tak bergerak dengan hal laju seragam juga. Sebuah kapal terbang berlepas dari landasan pun bukan. Sebuah kapal berlayar di laut pun bukan. Kalau kita tengok yang hampir dengan apa yang tip cikgu bagi adalah A. Sebab A adalah pegun. Okey. Soalan contoh yang ke-9. Alat manakah berasaskan prinsip Pascal? Okey, prinsip ni murid-murid kena tahu kan. Jadi senang kita nak tengok dekat sini adalah aplikasi yang sinonim dengan sesuatu prinsip. Enjin jet kan? Enjin jet. Okey, enjin jet ni sinonim dengan prinsip keabadian momentum. Hidrometer dan juga belon udara panas
memang tak lari daripada daya apungan, iaitu prinsip Archimedes. Dan akhir sekali adalah jet hidrolik. Inilah jawapannya kerana jet hidrolik ini memang sinonim sangat dengan prinsip Pascal. Kena tahu. Ini adalah soalan aras rendah. Kalau tak tahu maka tak boleh nak jawab. Okey, soalan contoh ke-10. Graf menunjukkan hubungan antara beza keupayaan, yang ini V, dengan arus, yang ini I, bagi 4 konduktor berlainan iaitu J, K, L dan M. Konduktor manakah mempunyai rintangan paling tinggi? Okey, kalau tengok dekat sini, kecerunan graf adalah bersamaan dengan rintangan. Jadi, bila nak rintangan yang paling tinggi, maksudnya kecerunannya mesti kecerunan yang paling tinggi. Jadi kita tengok J, K, L, M, J lah yang mempunyai kecerunan paling tinggi, maka J lah jawapannya. Jadi sebenarnya ada pilihan jawapan lah A, B, C, D tu, tapi cikgu tak tulis dekat sini. Cikgu terus bulatkan pada J je. Okey, soalan contoh yang ke-11. Rajah menunjukkan petua tangan kiri Fleming. Jari telunjuk mewakili apa? Okey, ini masih lagi di bawah aras rendah, iaitu mengingat. Selalu kalau kita tanya, Daddy, anak mana? Oh, iyalah. Daya, medan magnet dan arus. Daddy, anak mana? Okey, jadi kat sini teruslah kita boleh jawab jawapan dia. Dan magnet diwakili oleh jari telunjuk. Okey, kita sampai kepada soalan yang ke-12. Rajah menunjukkan satu tindak balas nukleus. Tindak balas tersebut ialah, ini apa tindak balas ni kan? Okey, tips dekat sini adalah pelakuran. Pelakuran ni murid-murid kena tahu, nukleus ringan jadi berat. Pembelahan yang berat jadi ringan. Reputan pula ialah daripada tak stabil jadi stabil. Dan akhir sekali adalah tentang separuh hayat, iaitu tempoh daripada keadaan asal jadi separuh daripada keadaan asal tu sendiri. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, uranium 235 pecah kepada 2, terus dapat jawapan lah, iaitu pembelahan nukleus. Okay. Gitu Sean. 12 soalan cikgu kongsikan untuk aras rendah ni. Ya. Dan dengan tips dan juga panduan yang diberikan oleh cikgu, harap kita ataupun anda semua yang akan menduduki SPM nanti untuk kertas 1 bagi fizik, anda akan dapat maksimum ataupun markah maksimum bagi kertas 1 bagi soalan aras rendah. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan, dan untuk hari ini adalah mata pelajaran fizik kertas 1. Dan untuk segmen ini kami akan memberikan tumpuan kepada soalan aras sederhana. Baiklah cikgu, silakan. Baik. Cikgu akan teruskan dengan soalan aras sederhana. Dan soalan ini adalah berkaitan dengan soalan mengaplikasi pengetahuan secara kualitatif dan kuantitatif. Dalam bahasa mudah, kualitatif mengaplikasi pengetahuan dalam bentuk perkataan. Manakala kuantitatif pula adalah mengaplikasi pengetahuan dalam bentuk nombor. Baik. Okey, kita tengok contoh soalan. Berdasarkan graf halaju masa, berapakah sesaran kereta dalam masa 14 saat? 14 saat dekat sini. Okey, murid-murid kena tahu bahawa untuk graf halaju masa, luas di bawah graf adalah bersamaan dengan sesaran. Jadi, cara untuk menyelesaikannya adalah sesaran graf ni adalah luas trapezium yang sebelah atas tolak dengan luas segitiga. Sebenarnya kalau murid-murid nak pecahkan kepada segitiga dan segi empat pun boleh juga. Tetapi sebab murid-murid kan memang dah ambil fizik, ambil matematik tambahan dan belajar matematik. Jadi cikgu rasa tak ada masalah, terus murid-murid gunakan luas trapezium sahaja. Okey, jadi luas trapezium tolak dengan luas segitiga, maka murid-murid akan dapatlah 80 meter dekat sini. Okey, cikgu dah kongsikan dekat sini apakah luas trapezium tadi, iaitu setengah darab tinggi darab segi dia sebenarnya hasil tambah 2 sisi selari. Okey, sebab tu cikgu tulis BC tambah AD. Okey, kemudian tolak dengan luas segitiga. Okey, maka murid-murid dapatlah jawapan, dan pastikan tekan kalkulator dengan betul. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan contoh ke-14.
Rajah menunjukkan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh. Teknik manakah yang beliau gunakan untuk mengurangkan kecederaan? Okey, cikgu kongsikan tip dekat sini, daya impuls. Okey, sebenarnya formula ni tak ada dekat depan. Tetapi formula ini dapat dijemakan daripada F sama dengan MA. Ya. Okey, ini adalah formula untuk daya impuls. Macam mana kita nak guna formula untuk jawab soalan berbentuk ayat? Sebab selalunya kita guna formula untuk menyelesaikan pengiraan. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak kongsikan tip bagaimana murid-murid nak guna. Sekarang kita tengok untuk daya impuls F. Okey, daya impuls adalah F dan T adalah masa tindak balas. Masa tindak balas. Jadi tadi kita kata nak kurangkan kecederaan, bermaksud kena kurangkan daya. Daya perlu dikurangkan. Untuk mengurangkan daya, maka masa tindak balas perlu dipanjangkan. Okey, ini adalah satu aplikasi dalam daya impuls. Satu lagi contoh lain yang cikgu boleh beri adalah penggunaan airbag. Airbag dalam kereta. Kan? Ya. Okey. Kalau airbag dalam kereta, nak kurangkan kecederaan, kena panjangkan masa tindak balas. Airbag ni tadi akan memanjangkan masa tindak balas. Jadi ambil masa sebelum driver kena dekat steering kereta. Ya. Okey. Jadi jawapan dekat sini kita tengok satu persatu. Yang manakah satu yang boleh memanjangkan masa tindak balas? Mendarat dengan satu kaki. Boleh ke? Tak Mendarat dengan meluruskan kaki. Tak boleh juga. C. Menegakkan badan ketika mendarat. D. Membengkokkan lutut ketika mendarat. Okay, jawapannya ialah D. Membengkokkan lutut ketika mendarat, sebab membengkokkan lutut ni memanjangkan masa hentakan tadi. Ya, betul. Okey. Seterusnya, soalan contoh ke-15 daripada tajuk kegravitian. Rajah menunjukkan sebiji bola besi berjisim 0.2 kg diikat pada hujung tali yang diputarkan secara mengufuk oleh seorang murid. Jejari bulatan, yang ini adalah R, ialah 0.5 meter. Jika jejari berbola besi itu berputar dengan kelajuan mala 4 meter sesaat, hitungkan daya memusat F juga. Ada banyak F. Okey, tadi jisim M. Okey, apa yang cikgu tunjukkan adalah bagaimana murid-murid boleh mengenal pasti kata kunci dalam soalan yang diberikan. Okey, kita tengok bagaimana cara untuk menyelesaikan soalan ni tadi. Okey, F sama dengan MV kuasa 2 per R. Mana cikgu dapat formula ni? Formula ni ada dekat buku soalan. Jadi murid-murid boleh rujuk dekat buku soalan. Buku soalan nanti ada formula, so tengok dekat depan. Sebab itu sangat penting murid-murid kena tengok secara keseluruhan. Apakah formula yang diberikan dalam buku soalan, apa formula yang tak ada. Okay, kalau kamu tak pernah tengok soalan formula kat depan, kamu cuma tahu, oh ada formula, tak apalah nanti guna. Tapi bila sampai hari kejadian, tengok-tengok, kenapa tak ada formula? Cikgu kata ada formula. Itu yang kata formula kat depan tak guna. Jangan kata macam tu. Sebenarnya murid-murid yang salah kalau tak pergi tengok. Jadi murid-murid kena pergi tengok formula apa yang ada, formula apa yang tak ada, dan kena tahu apakah maksud bagi setiap simbol. Baik, cikgu teruskan dengan penggantian. Hanya gantikan sahaja nilai-nilai yang telah kita dapat tadi dalam soalan, masukkan sahaja dalam formula yang betul, tekan kalkulator dan dapatlah 6.4 Newton. Oh. Okey? Okey. Seterusnya, soalan contoh 16. Gas yang berada di dalam bekas tertutup mempunyai tekanan 125 kPa, kilopascal. Tekanan ini simbolnya P. Pada suhu 30 darjah Celsius, yang ini adalah T. Tentukan suhu gas, T lagi. Ni T, ni P. Di dalam bekas itu jika tekanannya meningkat kepada 201 kPa.
Okey, sekali imbas baca ada 2 tekanan, ada 2 suhu. Okey, sebenarnya ini adalah berkaitan dengan gas, hukum gas. Hukum gas ada 3, Charles, Gay-Lussac dan juga hukum Boyle. Untuk mengingat dengan mudah 3 hukum gas ni, kita gunakan formula segitiga hukum gas. Formula segitiga hukum gas, cara cikgu mengingat, ni cikgu kongsikan cara cikgu ingat. Charles pergi bawa pasir broom terbalik. Charles pergi bawa pasir broom terbalik. So cara susun dia beginilah, ikut susunan. Ni ke dalam macam ni. Okey, ikut susunan. Jangan salah susun. Nanti salah susun pula. Okey. Kemudian murid-murid tengok, kena pasti dekat sini ada tekanan dengan suhu. Maka inilah formula yang perlu murid-murid gunakan. Kalau soalan tanya apakah hukum yang terlibat, maka hukum tu tadi adalah hukum ini kan? Ini kan? Hukum Gay-Lussac. Okey. Okey? Ya. Alright. Sekarang kita tengok bagaimana untuk menyelesaikan soalan ini. Okey, bila tengok soalan ni tadi, ini adalah maklumat yang telah didapati daripada soalan. Cikgu sarankan untuk murid-murid tulis semula maklumat-maklumat tu. Okey, jadi sebab ada 2 tekanan, ada 2 suhu, maka kita akan guna P1, T1, P2, T2 untuk mewakili setiap simbol tadi. Kemudian cikgu nak bawa murid-murid tengok kepada suhu. Okey, suhu di sini dalam darjah Celsius. Tetapi disebabkan ini adalah hukum gas, maka kita kena tukar kepada unit Kelvin. Okay. Bila hukum gas, kena tukar kepada unit Kelvin. Di sinilah selalu kesalahan yang murid-murid lakukan. Tidak menukar unit daripada darjah Celsius kepada Kelvin. Untuk tukar unit, tambahkan dengan 273. Untuk yang ini untuk dapatkan kita kata suhu mutlak. Okey. Jadi bila dah dapat maklumat ni, gantikan ke dalam persamaan tadi. Bila dah ganti persamaan, kamu akan dapat dalam bentuk Kelvin. Bila tengok jawapan dalam unit darjah Celsius. Jangan lupa untuk tukar semula daripada Kelvin kepada darjah Celsius dengan tolak semula 273. Tadi tambah sebab daripada darjah Celsius kepada Kelvin. Sekarang nak tukar daripada Kelvin ke darjah Celsius, tolakkan. Jadi murid-murid akan dapat jawapan 214 darjah Celsius ni. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan contoh 17. Satu cahaya monokromatik dengan jarak gelombang. Jarak gelombang. Ini adalah lambda. Okey. Iaitu nilai dia 5 darab 10 kuasa negatif 7. Okey. Mengalami interference apabila bergerak melalui 2 celahan. Pinggir-pinggir cerah dan gelap terbentuk pada skrin. Ini pinggir-pinggir cerah terbentuk pada skrin yang berada 1 meter daripada 2 celah itu. Jarak antara 2 pinggir gelap berturutan adalah 10 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, jadi tip di sini kena guna formula lambda sama AX per D. Okey, jadi dekat sini cikgu akan kongsikan tips bagaimana menggunakan scientific calculator dengan cara yang betul. Okey, cikgu ada paparan calculator dekat situ, tapi cikgu nak tunjuk sikit macam mana cara untuk murid-murid gunakan. Okey, kalau tengokkan dekat sini, okey, 5 darab 10 kuasa negatif 7. Selalu murid-murid buat kesalahan dekat sini sebab tak guna macam cikgu punya paparan. Okey, sebab murid-murid selalu tekan darab. Okey, jadi sekarang cikgu nak tunjuk macam mana cara yang betul. 5, guna perkataan EXP. Okey, sebab kalkulator ada beberapa jenis. Ada kalkulator yang memang dia guna EXP ataupun dalam paparan yang sebelah lagi tu dia guna 10 kuasa negatif
Ni, darab 10 kuasa X. Okey, ataupun dia guna tadi. Okey, kejap ya. Alright. Cikgu, boleh tak tolong alihkan kalkulator ke tengah sikit sebab takut Sini. nanti memek kat rumah tu tak nampak. Okey, cikgu tekan kat sini boleh? Baik. Okey, sebab cikgu nak tengok nombor ni juga. Macam ni boleh? Boleh. Okey. Jadi kita akan masukkan satu persatu. 5 darab 10 kuasa negatif 7. Okey. Lepas tu tutup. Lepas tu darab 1. Darablah 1. Darab 1. Darab 1. Tak tulis pun tak apa sebenarnya. Okey, bahagi. Lepas tu tutup. Cikgu nak bahagi. Tekan dulu ni lah ya. Okey. Macam ni kan? Okey, lepas tu bahagi 10 darab kuasa 10. Yang ni, tekan terus ni. Okey. Cikgu tulis macam mana ni? 10. Okey, sorry. Darab negatif 3. Okey. Lain jawapan dia. Okey, apa yang cikgu nak tunjukkan dekat sini adalah 5 darab 10. Yang ini kan, cikgu nak tunjuk dekat murid-murid adalah untuk menekan kuasa. Untuk menekan kuasa ni, murid-murid tak perlu tekan darab 10. Apa yang cikgu nak cakap dekat sini adalah murid-murid tak perlu tekan darab 10. Okey, murid-murid tak perlu tekan darab 10. Macam ni. Jangan tekan macam ni. Cikgu nak tekankan. Jangan tekan macam ni. Yang ni salah. Cikgu nak cakap, yang ni salah, tak betul. Cara tekan dia ialah terus tekan pada nombor yang cikgu telah tunjukkan tadi. Itu cara dia. Sebab pada kalkulator saintifik tu memang ada butang khas. Betul. Itu yang cikgu nak kongsikan. Jadi, cikgu nak tekankan bahawa murid-murid kena guna terus apa butang khas yang telah ada. Jangan guna tekan satu persatu darab 10 kuasa tu. Nanti itu sebenarnya yang cikgu nak kongsikan hari ini. Jadi bila dah guna kalkulator tu dengan betul, murid-murid akan dapat jawapan seperti yang tertera pada skrin cikgu, iaitu 5 darab 10 kuasa negatif 4. Okey, terima kasih cikgu. Dan dengan itu harap anda semua boleh dapat markah maksimum bagi soalan aras sederhana. Dan sekarang ni kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2021 Pecutan, di mana hari ini kita akan memberikan tumpuan kepada fizik kertas 1 dan sekarang ni kita akan berikan tumpuan ataupun fokus kepada soalan aras tinggi. Kepada mereka yang rasa-rasanya memang macam susah sikit kan, tak apa, dengan bantuan Cikgu Nisa anda bolehlah dapat soalan, bukan soalan tetapi markah maksimum bagi soalan aras tinggi. Baiklah cikgu, silakan. Cikgu akan teruskan kepada beberapa contoh soalan aras tinggi. Okey, apa yang ada dalam soalan aras tinggi yang murid kata susah sangat fizik ni, ada 8 soalan je yang susah tu. 8 soalan sahaja, soalan susah dalam kertas fizik. Okey, untuk murid-murid yang nak skor A, kat sinilah selalunya murid-murid yang nak skor A ni dia akan betul-betul orang Kedah kata pulun. Pulun. Bukan pulut, pulun. Dia buat betul-betul lah, dia buat sungguh-sungguh dekat bahagian sini. Okey, 8 soalan ni. Okey, soalan aras tinggi ni adalah soalan menganalisis untuk membina satu konsep fizik. Kita tengok contoh yang pertama. Rajah menunjukkan 3 susunan spring P, Q dan R. Semua spring yang digunakan adalah sama. Perbandingan bagi jumlah pemanjangan susunan spring P, Q dan R manakah yang betul apabila beban 400 gram digantung? Okey, cikgu kongsikan dulu pilihan jawapan. Dia ada Q lebih besar daripada R, lebih besar ni. Dia ada A, dia ada B. Dalam susunan maksudnya yang daripada pemanjangan paling banyak kepada pemanjangan paling sikit. Okey. Jadi kita akan patah balik. Okey, patah balik dekat sini tadi. So kalau tengok dekat sini, kita tengok macam ni, tak tahu apa benda kita nak buat kan. Okay, sekarang kita tengok
tip yang cikgu berikan, cikgu ambil daripada buku teks. Okey. Okey, daripada tajuk kekenyalan. Okey, sekarang kita tengok susunan spring ni boleh disusun secara sesiri ataupun selari. Okey, sekarang kita tengok kat sini apa yang disusun adalah secara selari. Jadi, sebab tadi soalan adalah berkaitan dengan pemanjangan, maka kita ambil yang ini. Untuk pemanjangan sistem spring. Okey. Okey. Jadi kalau ada 2 spring, kita bagikan dengan 2 lah. Beban tadi, dia kata beban digantung 400 gram dikongsi oleh 2. Ya. Tu kata X bahagi dengan 2. Okey. Okey, maka kita tengok warna merah dulu. Okey, baik. Okey, warna merah dulu. Lepas tu kita buat pula untuk Q. Kita kena buat satu persatu. Kalau tengok yang ni X per 2. Bawah ni X. Sebab dia ada satu je. Okey. Kita tambahkan, kita dapat 3X per 2. Okey, baik. Kemudian kita buat untuk R. R ada 4 spring. Kita buat X per 4. Ya. Bawah ni ada 2 spring, maka X per 2. Kita tambahkan, kita dapat dekat sini 3X per 4. Tengok. 4. Yang ini 2. Yang ini 2. Macam mana kita nak bandingkan? Sebab tu kita kena tukar semua kepada nombor 4 ni. Pecahan dia. Jadi bila kita dah kira, kita susunlah. Kalau kita susun, kita tengok yang mana yang paling besar nombor dia? Q. Tengok nombor Q. Jawapannya A. Taklah susah sangat kan? Okey, soalan contoh ke-19. Rajah menunjukkan graf V melawan I untuk menentukan DGE dan rintangan dalam satu sel kering. Pasangan manakah yang benar? Okey, sekarang kita tengok, cikgu kongsikan tips murid-murid kena tahu bahawa ini kita nak analisis graf. Bandingkan aja dengan Y sama MX tambah C. Okey, ni cikgu dah kongsikan dekat sini. Dengan persamaan DGE ni, hubungan antara DGE dengan rintangan dalam. V sama dengan negatif IR, I tambah dengan ni epsilon. Simbol ni dipanggil epsilon. Jadi, untuk cut it short, apa yang cikgu boleh katakan, ini adalah pintasan Y sama dengan ini adalah DGE dan kecerunannya adalah rintangan dalam. Ini tengok kepada tip yang telah cikgu kongsikan tadi. Okey, jadi kita bandingkan dengan jawapan, maka kita dapatlah tadi DGE dekat pintasan ni, kecerunannya ialah rintangan dalam. Okey, jadi jawapannya adalah D. Okey. Dan sekarang adalah soalan yang terakhir. Ini adalah soalan yang terakhir. Okey, kalau kita tengok daripada tajuk elektronik, sebuah litar sistem penggera kebakaran ni. Okey, nak tahu apa ada dekat PQ, apa dekat RS, TV dengan YZ. So diberikan dekat sini satu contoh pilihan. Okey, cikgu kongsikan tip. Kalau kita tengok tip daripada buku teks tadi, yang paling sesuai kita letak dekat PQ ni termistor. Dekat sini sejenis rintangan, perintang. Lepas tu YZ, yang inilah. Kemudian TV. Kan? Apa benda kat sini? Ni transistor. Okay, jadi kita bandingkan, kalau kita tengok tadi, tengok yang ini confirm PQ. Yang ni dah salah. Tengok nombor 2 salah. Pangkah. Dah. Habis. Nanti mendapat jawapannya. Okey, itulah jawapan dia. Okey, baiklah cikgu, dan sebelum kita mengakhiri segmen kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh kongsikan apakah rumusan daripada apa yang cikgu dah kongsikan pada ini dan juga kata-kata nasihat kepada mereka yang akan menduduki SPM nanti. Right. Apa yang cikgu akan imbas kembali sedikit apa yang telah kita pelajari. Kita telah tengok format, kita telah tengok soalan aras rendah, aras sederhana dan juga aras tinggi. Apa yang boleh cikgu nasihatkan kepada semua murid di rumah untuk calon-calon SPM 2021, janganlah terlalu kamu tengok kepada yang susah sehingga kamu lupakan yang senang. Dalam peribahasa tu, apa orang cakap? Yang dikendong berciciran, yang dikejar tak dapat. Terbalik cikgu cakap. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Gitu. Okey. Yeah. Jadi
tengok yang senang tu, fokuskan yang senang, dah dapat yang senang dan pergi kepada soalan yang susah. Jadi cikgu doakan semua calon SPM 2021 yang menonton hari ini dapat result yang bagus, dapat keputusan yang bagus nanti dan dapat menjawab dengan lebih yakin. Okey. Cikgu tutupkan dengan di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey, baik, cikgu. Terima kasih Cikgu cikgu Nisa dan juga kepada mereka yang menonton sekarang. Harap panduan dan juga tips dan juga teknik menjawab yang dikongsi oleh cikgu pada hari ini akan anda gunakan nanti apabila menjawab soalan pada apabila anda menduduki SPM pada bulan Mac nanti. Dan semoga berjaya kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya.